فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, dan bila kamu rasa takut sangat ni, takut sangat dah, susu dah anak ni, tapi ya Allah, ketakutan seorang ibu, andai anak itu dirampas, anak itu dibunuh di hadapan matanya sendiri, itu kita maklum ya tuan-puan, macam mana ketakutan seorang ibu dan ayah kalau anak dibunuh. Ya, takut sangat. Tapi luar biasanya Allah mengarahkan kepada ibu Nabi Musa, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, bila kamu rasa takut sangat padanya, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, maka hanyutkanlah anak kamu ke sungai Nil. Ya, macam pelik je kan? Ya, patut, ini kalau logik akal biasa. Kalau kita takut anak kita tu kena curi dia orang, kalau kita takut anak kita kena tangkap, kalau ikut logik biasa, kita patut letak anak kita lebih dekat dengan kita. Sorokkanlah dalam bilik, galilah tanah, buatlah kubur bawah tanah, duduklah kamu berdua dengan dia. Ini lebih logik kan? Betul tak tuan-puan? Ke tak logik belaka tuan-puan ni? Ini lebih logik lah kalau kita fikir kan, ya? Tapi subhanallah, luar biasa sekali. Allah kata kalau kamu rasa takut, hanyutkan di sungai Nil. Dalam keadaan makruf, benda yang dimaklumi, sungai Nil ni ada yang masuk mengalir cabang-cabangnya juga ke dalam istana Fir'aun. Fir'aun buat istana dia tu ada sungai mengalir tengah-tengah dia, tuan-puan. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan kembalikan semula anak kamu kepada kamu, bahkan kami akan angkat dia menjadi orang-orang ataupun menjadi di kalangan menjadi salah seorang rasul. Dalam ayat ini tuan-puan, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ni ada dua perintah, ada dua larangan, ada dua berita dan khabar gembira. Ayat 7 ni je mengandungi dua perintah, dua larangan, dua berita dan khabar gembira. Ayat 7 ni. Perintahnya yang mana? Susukanlah dia, tu perintah. Yang kedua, hanyutkanlah dia, tu perintah. Larangan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Tu larangan. Ada dua khabar gembira, akan dikembalikan balik pada kamu dan bahkan akan diangkat menjadi rasul. Dalam ayat yang ke-7. Dan kalaulah kita cuba menjiwai sejenak keadaan ini, tuan-puan, ibu Nabi Musa ni tak ada orang cakap kat ibu Nabi Musa. Ini ayat ni bukan kata ada seorang motivator datang kat ibu Nabi Musa, ya, atau penasihat atau ustazah-ustazah ke datang, ya, jangan takut kak, tak ada. Akak jangan takut, akak jangan risau, saya rasakan kak, akak hanyutkan je lah anak akak ni. Ni tak ada berunding dengan siapa-siapa, tak ada bincang dengan siapa-siapa. Ini betul-betul seorang ibu dengan anak-anaknya di rumah. Tak ada pergi mana-mana, tak ada siapa-siapa datang pun jumpa dia. Ini betul-betul kualiti keyakinan yang Allah kurniakan kepada seorang wanita. Namanya yaqin, namanya iman, percaya dengan Allah, yakin dengan Allah. Dan ditanam dalam hati tu apa dia? Jangan takut, jangan sedih, kami akan pulangkan. Dan percayalah tuan-puan, setiap manusia sebenarnya, kita semua sedar ataupun tidak sedar, yang kita lakukan dalam hidup kita, yang kita jadikan rutin harian kita, yang kita jadikan agenda bertindak dalam kehidupan kita, itu sangat sesuai dengan apa yang ada dalam sistem keyakinan yang kita miliki. Ada sistem tuan-tuan.
Seperti mana benda-benda lain, katalah komputer ke apa, pasti ada sistem yang menjana dia. Pasti dia akan disesuaikan dengan sistem juga. Sama juga tuan-puan, bahkan jauh lebih baiklah kita manusia ciptaan Allah. Kita manusia, pemikiran kita, perlakuan kita, lidah kita, kata-kata kita, sebenarnya itu hanyalah terjemahan daripada keyakinan yang kita ada dalam diri kita masing-masing. Andai kata keyakinan itu belum lagi dalam bentuk keyakinan, bukan keyakinan pun keraguan, bukan keyakinan pun syak, maka kita akan hidup juga sesuai dengan kekeliruan kita, sesuai dengan ketidakyakinan kita juga. Nampak ke cara muslimat pandang ustazah tu macam tak faham je kan, ya, berfalsafah sangat. Sesuai dengan keyakinan tuan-puan sekalian. Contoh ya, ustazah tanya macam ni, kenapa tuan-puan rajin sangat datang kuliah? Padahal kain tak basuh lagi kan? Ya, kalau dah basuh pun tak sempat jemur ni, nak kejar kelas pukul 9 ni, ustazah pun tengok je kain tak sempat jemur tuan-puan. Ya. Padahal ya Allah ya Tuhan, kita pun best juga kalau dengan anak-anak ya dekat rumah. Tapi tuan-puan kadang-kadang saya tengok muka yang sama pula tu. Ya, Putrajaya muka itu, Puchong pun muka itu, Kepong pun muka itu. Maknanya dia kuliah pagi, petang, siang, malam tu dia datang. Penganjur macam Ustaz Aizat, tak penat-penat ke? Ya, ada je program dia nak buat kat masjid tu, kat surau tu, sampai dia namakan geng Surau Putrajaya. Dia nak bergeng dengan kita semualah ya, dengan Surau Putrajaya. Tuan-puan, para isteri, apa yang sabar sangat dengan suami? Ya, suami kita marah kita, contoh, suami kita buat tak baik pada kita, tapi sabar kita dengan suami. Para suami, apa yang bersungguh-sungguh sangat cari rezeki, pagi, petang, siang, malam cari rezeki, nak bawa rezeki yang halal untuk anak isteri. Agak-agak apa yang menggerakkan kita untuk buat semua tu? Sedangkan kita ada pilihan lain ya tuan-puan. Petang karang ada pilihan. Satu, kuliah zuhur kat surau berdekatan rumah kita. Satu lagi, jangan lupa hari Sabtu jam 2 petang Hindustan. Itu Ustazah tak tengok, tapi Ustazah tahu rasanya ada lagi kan, Hindustan jam 2 petang ke 3 petang. Dia takut muslimat nak jawab 2 ke 3 ya. Tak apa, tak salah pun, dia jawab je. Jadi pilihan, nak ke kuliah, nak cari ilmu, ataupun nak berhibur, ya, nak tergolek-golek depan TV. Apa yang agak-agaknya menjadikan ada orang pilihan dia begini, orang ni pilihan dia begini, dan semua tu pun dengan izin Allah. Kerana ada satu keyakinan tuan-tuan, ada satu keyakinan. Ustazah percaya kerana ada satu keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan tuan-puan, kita yakin bahawa kita tidak akan hidup selama-lamanya. Setuju atau tidak? Yakin tak kita akan mati? Yakin tak? Yakin kita akan mati. Pagi tadi Ustazah dapat berita, seorang sahabat Ustazah, kami kenal masa Ustazah belajar dulu sekolah Semak Labu. Kalau masa tu Ustazah form 1, beliau form 3 kalau tak silap, ataupun form 2. Seorang kakak lah pada Ustazah, ya. Dan kemudian lepas Ustazah pindah sekolah, Ustazah rasa tak pernah bertemu dengan dia, tapi namanya dalam, alhamdulillah, masih ada dalam ingatan Ustazah. Tak pernah bertemu, tak pernah tahu cerita tentang beliau. Maknanya dah lama sungguh ya, masa Ustazah form 1. Kemudian form 2 Ustazah pindah, tak jumpa dah. Pagi tadi Ustazah dapat berita sahabat ini telah meninggal dunia. Jadi usianya mungkin lebih kurang 1 tahun atau 2 tahun lebih tua daripada Ustazah. Beliau jatuh motor, pendarahan kecil. Pergi ke hospital. Ini khabar yang Ustazah dengar ya. Tinggal lagi nak betul-betul confirm itu, mungkin boleh hubungi keluarga sendirilah, keluarga mereka. Kemudian di hospital, dia jatuh dalam bilik air dan dia meninggal tadi tuan-tuan sekalian, pada usia dalam lingkungan 44-45 tahun ya. Telah kembali ke rahmatillah. Tidak ada orang hidup selama-lamanya atas muka bumi ini.
Semua kita sedang menanti giliran. Tiap-tiap hari malaikat maut tinjau kita, tuan-tuan. Tiap-tiap hari dia jenguk, tengok masuk tak nama dia ni dalam list. Dan kematian boleh datang dengan pelbagai wajah. Tak mesti sakit lama. Ada sahabat yang sedang sakit lama dah berbulan-bulan, belum sampai pada titik kematian. Tapi ada sahabat, tuan-puan, tak sakit apa, datang kematian langsung saja jantungnya berhenti berdenyut. Masya Allah.